Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan berkat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. sama-sama dapat kita berada dalam ruang ini pada malam yang berbahagia ini, buat sedikit pengenalan dalam bahasa Arab, ya. Ambil satu rangkap kata ataupun satu perkataan ataupun satu ayat lah, ya. Ayat Arab, perkataan Arab pada malam ini. Ini kita nak greet seseorang ataupun kita nak mengucap salam kepada orang, kita nak bertanya khabar kepada orang, ya. Bahasa Arab kita sebut kaif haluk, ya. Kaif haluk. Ataupun kaifa haluka, boleh juga kaifa haluka, ya. Kaifa haluka ni kalau lelaki, kalau perempuan kaifa haluki. Tapi kalau kita nak berhenti kan, kaif haluk. Senang. Kaif haluk. Lelaki ke perempuan ke, tak apalah kan. Sebut apa? Kaif haluk. Apa khabar? How are you bahasa orang putih. Bahasa Arabnya kaif haluk. Jadi jawabnya J tu jawapannya ana bi khair. Ana bi khair ataupun saya baik. Bahasa Melayunya. Ya. Ataupun kita sebut hari ni tak sihat lah. Ana marid. Saya sakit. Ringkas saja. Tuan-tuan semua jangan khawatir. Bahasa Melayu ni banyak diambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ke bahasa Arab? Bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Saya ulang balik. Perkataan Arab hari ini, kaif haluk, apa khabar? Jawabnya, ana bi khair. Kan? Lepas tu jumpa orang, asal jumpa orang je, kaif haluk. Jawapannya, ana bi khair. Jumpa orang yang sama belajar, tak apalah kan. 2 minggu kita jumpa orang, Sydney je dia pun tanya kat kita. Kau ni baru belajar seminggu, Sydney je belajar kan. Sydney je nak sebutnya. Tak apalah. Aku dah belajar juga daripada kau tak belajar langsung. Lagi satu perkataan. Ini satu je lah. Ana marid. Sudah. Ana sudah. Saya sakit kepala. Okey dah, cukup dah tu hari ni. Tuan-tuan catatkanlah. Mestilah belajar ni ada buku notanya. Pada minggu lepas, minggu-minggu yang lalu itu, 2 minggu lepas kan, saya selepas tu adalah terima soalan. Ustaz, adakah makanan yang tidak halal mengakibatkan kita jadi benak membaca Al-Quran? Tolong Ustaz bagi penerangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum hadisnya kan, sekiranya sesuatu yang tumbuh dalam tubuh badan itu daripada benda yang haram, fannaru aula bih. Maksudnya apa? Maka neraka itu adalah lebih utama baginya. Bila kita cerita pasal makanan yang tidak halal ataupun minuman yang tidak halal ataupun apa yang kita tidak makan itu tidak halal, bermakna kata habuannya adalah neraka yang paling utama untuk kita. Menganggapkan mencuri perkara haram. Kalau kita ambil, kita makan wang curian, maka hasil daripada yang kita makan tu adalah makanan yang haram lah. Orang yang mengambil rasuah, minuman yang memabukkan, apa saja yang diambil daripada yang haram, maka dia akan menjadi darah daging. Maka haramlah hukumnya, dan yang lebih utama menerima jasad kita ini ialah neraka, kata Nabi. Jadi apakah pula halnya dengan kita nak belajar ni jadi lembab otak kita kan? Barang yang baik nak masuk dalam tubuh badan kita ataupun dalam hati kita ataupun dalam otak kita, ruang yang nak dimasuk tu mesti bersih dulu. Kalau tak bersih, barang yang bersih susah nak masuk. Analoginya, kalau kita minum air kopi, gelas yang sama kita pakai. Besok, kita nak minum juga pakai gelas yang sama. Kita tak basuh air kopi tu, bekas kopi tu. Agak-agak kita pun tak mau minum. Sebab apa? Kita jawab apa? Kita kata, gelas ni kotor, sebab tu kita tak nak minum.
Jadi tubuh kita pun begitu juga. Orang yang nak baik masuk kan, dia kena bersih dulu tubuh badan kita lah kan. Sebab itu kita ambil hikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Katanya apa? Kan Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad hendak diangkat ke Isra' Mi'raj ni, Mi'raj, maka dibelahlah dadanya dan dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan iman dan hikmah. Itu sebenarnya gambaran kepada kita. Untuk apa gambaran itu? Gambaran kepada kita bahawasanya hati kita ini mesti bersih. Ya, mesti bersih. Kadang-kadang orang cerita pasal apa tu? Cerita pasal Isra' Mi'raj banyak sangat ceritanya, tapi permulaan cerita yang itu yang dikatakan kepada kita membersihkan hati. Ambil hikmah itu, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Orang tanya balik, Nabi Muhammad ni dah apa? Dah bersih, dah suci, dah bersih. Pun nak kena belah dada, kotor ke? Tak. Peristiwa itu dijadikan sebagai satu peristiwa untuk umat dia mengambil faedah dan juga manfaat. Jadi hati ni kena bersih. Bila hati bersih, maka barang yang baik senang nak dapat. Jadi dimasukkan hikmah dan iman pada Nabi Muhammad SAW. Pada kita, kan, bersihkanlah hati kita. Takkan kita nak belah, bukanlah belah, maksudnya bersihkan hati kita, bersihkan tubuh badan kita dan juga jasad kita dan juga sumber makanan kita daripada perkara-perkara haram, agar apa-apa yang kita nak terima, keilmuan, hikmah, fadilat, manfaat, mudah pada otak kita nak terima, mudah pada hati kita nak menerima segala-gala yang Allah Ta'ala akan berikan ataupun ilhamkan kepada kita. Itulah dia punya jawapannya. Ada satu peristiwa kan, ada seorang ayah menghantar anaknya pergi belajar tahfiz, ya. Jadi apa yang berlaku pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, alhamdulillah anak dia bolehlah belajar, bolehlah menghafal. Masuk bulan yang keempat, bulan kelima, anak dia susah sekali nak menghafal. Jadi ustaz ni pun pelik, kenapa anak dia tak boleh nak menghafal. Jadi dia pun panggil bapak dia, "Tuan, saya nak tanya tuan bayar yuran ni, tuan dah bayar ni, baguslah ni, tak pernah skip, alright ya. Cuma saya nak tanya, kebelakangan ni anak tuan ni susah sedikit hendak menghafal Quran. Boleh saya tanya tuan?" "Ya, apa dia?" "Tuan kerja apa?" Sekian. "Macam mana sumber tuan?" Dia pun terdiam. "Itulah ustaz, beberapa bulan yang lalu tu, sebelum ni saya, alhamdulillah lah, saya kerja macam biasalah. Tapi sejak kebelakangan beberapa bulan ni, saya ada sedikit lah dalam sumber saya ni, saya pun tak tahulah ya ke tidak ke, ada syubhah ke. Jadi saya pun," dia pun kata, "Ustaz tu pun tak payahlah tuan panjangkan. Lepas daripada ini, untuk kebaikan anak tuan, katanya tuan cubalah bayar yurannya dengan barang ataupun sumber yang bersih. Sebab untuk anak tuan, ya, untuk anak tuan, bukanlah untuk sesiapa, untuk tuan, anak tuan, supaya mudah-mudahan anak tuan mudah menghafal Al-Quran." Jadi si bapa ni pun bertaubat dan mulalah memberi yurannya dengan sumber yang halal. Itu satu gambaran kepada kita, agar apa? Menjaga kita punya pemakanan, tidak terkait dengan barang yang syubhah, tidak terkait dengan barang yang haram, tidak terkait dengan barang-barang ataupun perkara-perkara yang Allah murkai, yang boleh memudaratkan pada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Beristighfar pada Tuhan, wa yastaghfiruna bil ashar, katanya, dan mereka itu, ya, meminta ampun kepada Tuhannya pada waktu sahur, kan. Minta ampunlah sebagai satu jalan untuk kita membersihkan kita daripada dosa-dosa. Banyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita terima, kita belajar, cerah otak kita, cerah hati kita. Kemudian kita ikhlaskan diri kita lah. Itu soalan satu lah. Okey, seterusnya kita ulang kaji balik huruf yang kita dah belajar pada minggu yang lepas. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal. Dal, sudah 8. Minggu ini minggu yang ketiga. Bermakna kata dua minggu yang lalu kita sudah belajar 8 huruf. Tuan-tuan semua ni berada dalam lingkungan apa?
lingkungan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis ilmu ni, siapakah yang berserta? Para malaikat yang berserta. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi Muhammad ni peristiwa dengan para sahabat. Bila Nabi Muhammad bagi apa? Bagi tazkirah, syarahan lah kiranya. Para sahabat itu duduk rapat-rapat sampai lutut bertemu lutut. Sehingga dikatakan kalau gugurlah daun ya dari pohon, maka tidak akan tertimpa ke tanah, pasti akan sampai ke riba ataupun ke peha para sahabat. Begitulah rapatnya mereka duduk. Kerana apa? Kerana memuliakan majlis ilmu, mendengar majlis ilmu. Kerana pada waktu itu bukan sahaja manusia yang ada, juga makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang kita tidak nampak bersama-sama dengan kita. InsyaAllah. Jadi kalau orang tanya, selalu tak malaikat duduk dengan Tuhan? Oh selalu. Yang penting paling-paling 2 minggu sekali malaikat sama-sama dengan saya. Jawab macam tu. Program kita ni lah majlis ilmu. Jadi kita nak ulang kaji. Kita dah belajar sampai 8 huruf. Kita sudah 8 huruf kita sudah belajar. Hari ni kita nak ulang kaji, kita minta saudara-saudara kita buat sebutan. Siapa yang rasa boleh sebut, kita minta boleh sebut. Okey, Cik Zahari. Boleh sebut. Daripada alif sampai dal. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. 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 Ni, ujung lidah kena pangkal lagi depan. Dal. Dal. Okey. Alif. Sebut alif. Alif. Gigi depan ni kena perut bibir bawah. Alif. Alif. Alif ya. Alif. Okey. Alright. Bagus. Lagi kita minta Encik Kasim. Abang Kasim. Boleh sebut? Bismillah. Saya cuba. Bismillah. Boleh. Alif. Ba. Ta. Sa. Jin. Ha. Kha. Dal. Sebut lagi sekali. Sa, ujung lidah ni. Tengok ni. Sa. Sa. Alif. Ba. Ta. Sa. 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 Ta. Okey. Lagi? Sa. Sa. Sa, alright. Jin. Bukan jin. Nanti dia datang kat kita kan langsung tak boleh mengaji kita. Jim. Jim. Dapat bibir? Jim. Jim. Betul. Alright. Jim. 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 Ha. Ha pedas. Ha. 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 Ya. Kha. Dal. 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 Lidah, kedudukan lidah di mana Ustaz? Dal. Sini. Lidah kena belakang gigi depan. Dal. 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 Okey. Dal. Alright. Dal. Okey. Nanti perbaiki lagi ya. Okey Ustaz, saya akan mula lagi. InsyaAllah. Lagi siapa nak cuba? Saya cuba Ustaz. Boleh, Cik Rusli. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ba. Okey. Ta. Sa. Begini, sa. Ujung lidah. Sa. Sa. Keluarkan sikit. Sa. Sa. Okey. Sa. Ujung je. Sa. Okey. Jim. Okey. Ha. 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 Okey. Dal. Dal. Lepas ha, kha. 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 Ya. Lepas tu Dal. 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 Okey ya. Tuan-tuan semua pastikan huruf dal ujung lidah kena lekat dekat belakang gigi depan ya. Dal dekat pangkal. Dal. 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 Alright. Dal.
Okey, Cik Rosli. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada pengajian yang lalu, ya, bahawasanya sebutan-sebutan ini haruslah disebut dengan sebetul-betulnya dan juga dengan setepat-tepatnya. Kerana apa? Kerana ianya akan memberi kesan pada makna Al-Quran. Kalau salah sebut, tersilap sebut, nanti makna Al-Quran akan berubah. Itu yang kita tak nak tu. Itu yang kita cuba hendak elakkan. Yang penting-penting sekali mestilah kita hendak baca Al-Fatihah tu kena betul-betul. Tak maulah tersilap. Sebab Fatihah itu macam saya sudah maklumkan sebelum ini, la solah illa bifatihatil kitab. Tiada solat kecuali dengan Fatihah. Kecuali dengan baca Fatihah. Okey, dia dah baca. Tapi kalau Fatihah dia baca salah macam mana? Pun tiadalah gunanya juga. Ia akan memberi kesan pada solat kita. Kemungkinan solat itu tidak sah. Kerana apa? Kerana Fatihah yang dia baca itu salah sebutan hurufnya. Tuan-tuan nanti cuba kaji di dalam surah Al-Fatihah ada berapa banyak huruf yang tidak ada. Dan juga ya, setiap huruf-huruf di dalam Al-Fatihah itu semuanya beza-beza untuk cara sebutannya. Tu tuan-tuan nanti balik ulang kaji balik kenapa dan pasal apa. Alright, jadi saya sudah bagi tahu sebab-sebabnya. Ya, kenapa yang penting sangat kita nak belajar sifat huruf ni, makhraj huruf ni, tempat keluar huruf ni, dan kepentingan yang sangat-sangat ialah di dalam surah Al-Fatihah. Alright. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, minggu lepas kita sebut dal. Dan malam ini kita sebut apa? Zal. Ya, tengok saudara kita sudah sebut. Kita punya admin kita sudah maklumkan dekat situ. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Itu kembar dua. Dal dengan zal adalah kembar dua. Ingat je kembar dua. Dal tiada titik. Zal ada titik. Siapa boleh maklumkan kepada saya apakah persamaan zal dan sa? Dal dan sa. Puan Siti, apa jawapannya? Apakah persamaannya? Sebut di hujung lidah. Sebut di hujung lidah. Sangat hujung lidah. Maknanya sa dan zal hujung lidah sangat sama. Hujung lidah sangat sama. Saya pun dah sebut sama pula dah. Sama. Zal. Tengok sini. Keluarkan antara hujung gigi bawah dan hujung gigi atas. Zal. Sebutannya zal. Ikut semua tuan-tuan. Zal. Alright. Bagus. Kerana apa kita kena sebut zal? Sebab di dalam surah Al-Fatihah siratal lazi kan? Siratal lazi berapa ramai di kalangan anak-anak kita, berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita sebut siratal lazi. Z-I-Z. Z-I-Z sebutnya. Kalau Z-I-Z salah lah. Siratal lazi. Siratal lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nak laju aja. Habis. Urut-urut semua bercampur-campur. Makna pun tak ada. Lepas tu dia duduk gaduh dengan kita. Pasal apalah aku ni sembahyang tak khusyuk. Tapi dekat orang bahasa Arab, al-lazi. Siratal lazi. Hujung lidah. Sirat. Ustaz. Kalau jadi imam tak apalah. Dia nak kerja betul-betul. Habis tu, saya baca seorang-seorang. Bukan ada orang dengar pun. Mestilah ada malaikat tukang catat.
Kalau yang salah sebutnya apa nak dicatiknya? Tahu pun. Tak kira lah jadi imam ke jadi makmum je kan. Mesti kena sebut betul insya-Allah. Ya. Jangan kita terkeliru dengan sebutan huruf zai. Zazizu. Zazizu. Keperluan kita nak menyebut huruf zal ini agar dapat kita membezakannya dengan zai. Hukuman zina. Hukuman zina kan? Tu sebut zai lah. Zina. Huruf zai, zina. Itulah yang kita cuba elakkan. Sebab itu kita belajar sebutan huruf satu-satu. Okey? Dalam surah Az-Zalzalah, idza zul, tuan-tuan semua nanti baca surah Az-Zalzalah. Praktiskan pelajaran malam ini. Huruf zal dengan huruf zai. Idza zulzilatil. Nampak? Sebab dalam surah Az-Zalzalah ini adalah yang terbaik untuk kita menyebut perbezaan zal dan zai. Idza, nampak Idza zulzilatil. Idza huruf zal. Kemudian zilatil. Nampak? Itulah dia huruf zai. Zilatil. Jadi sebutnya berbezalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Diberi perhatian. Iza zulzilatil. Dalam surah Al-Fatihah. Alladhi siratal ladhi. Dan zai juga tidak ada di dalam huruf dalam surah Al-Fatihah, tidak ada huruf zai. Cari huruf zai. Nanti balik nanti ulang kaji ada berapa huruf tak ada dalam Al-Fatihah. Ya. Cuba tengok ayat keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat 7. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Tapi zi ni, huruf zal ni dia kembar dengan dal. Bentuk tulisan kembar dengan dal. Zai dengan ro kembar 2. Ingat tu. Zai dengan ro kembar 2. Dal dengan zal kembar 2. Ro dengan zai kembar 2. Kat mana tempat keluar huruf zai ni Ustaz? Orang tanya kita lah. Kan? Lidah. Ujung lidah. Ni. Pergi ke mana? Gunting gigi sebelah bawah. Nampak lidah saya tak? Zai. Az. Tak. Tiap kali kita nak menyebut huruf itu, mesti kita nak tahu kat mana dia punya tempat keluar. Kita letak alif, kemudian kita matikan huruf yang kita nak sebut tu. Letak alif, matikan huruf yang kita nak sebut. Kata huruf ba, ab, matikan. Ab. Nampak? Ab, matikan. Ab. Kat sini lah. Huruf ta, matikan. At, tahan. At. Lidah pergi sini. At. Huruf dal, matikan. At, tahan. At. Lidah. Pergi ke pangkal gigi depan. At. Itu cara kita nak rasa, nak tahu di mana tempat keluarnya. Huruf zal, az. Huruf zal, az. Nampak? Zai. Az. Nampak sini. Az. Aqimus salata wa atuz zakah. Nampak? Tuz zakah. Zakatun. Azka lakum. Az. Mati sini. Perkataan zakatun. Zakat lah. Zakat. Macam mana kita nak sebut? Zikrullah. Sepatutnya macam mana? Zikrullah. Selama ni zikir lah. Zikir. Kita sebut zikir kan? Betul tak? Betul ke salah? Salah lah yang kita sebut tu. Sepatutnya zikir. Nampak ni? Zikir. Zikrullah. Jadi barulah kita tahu, walaupun bahasa Melayu ini banyak diambil daripada bahasa Arab, ya,
Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat sebutnya dengan betul. Macam tu kan? Jadi sebut apa? Zikrullah. Zikir. Cuba banyak zikir sikit. Gitu. Bukan main kita cakap dengan kawan kita. Cuba banyak sikit kau ni zikir. Zikir. Salah. Macam ni. Cuba banyak sikit zikir. Nampak? Zikir. Betul zikir. Barulah ada kesan belajar. Baru 3 kelas. Dah belajar, dah boleh dapat dah. Belum 10 kelas lagi. Kalau 10 kelas, khatam dah. Satu alif sampai ya dah. Ya tak, Cik Amir? Cik Amir, betul ke? Betul ada. Betul lah tu. Kalau 10 malam khatam lah kita. Sebab itu tuan-tuan, di dalam pengajian Al-Quran ini dia ada kaedah talaqi dan musyafahah. Apa maksud talaqi? Talaqi maksudnya bertemu lah. Guru dengan murid bertemu. Apa maksud musyafahah? Musyafahah ni murid melihat bibir guru, cara sebutan guru. Kemudian guru akan suruh murid ulang balik. Maka barulah guru itu akan mentahqiqkan sebutan murid. Itu kaedah yang sebenarnya lah. Talaqi dan musyafahah. Tapi kita ni okey lah juga. Boleh juga belajar secara online. Dapat tengok sebutan saya, cara mulut saya. Nanti tuan-tuan praktis saja di rumah lah. Ya? InsyaAllah boleh. Ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabb. Nampak tak? Qul a'udzu. Nampak? Zu birabbin nas. Kat mana nak sebut nas tu? Nas. Lidah. Nampak ni? Lidah. Kat gunting gigi bawah. Kitab lama sebut bahasa Melayu bila terjemah gunting gigi sebelah bawah. Ini Apakah persamaan huruf sin? Siapa boleh jawab? Dia sama dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Sama dengan? Siapa boleh jawab? Baru je belajar. Zai. Puan Siti. Sama dengan Zai. Dia 3 sama. Zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Mesti kena gunting gigi bawah. Solatun. Kenakan je. Solatun. Apa lagi yang 3 sama? Apa lagi yang 3 sama? Ta. Lagi? Dal. Lagi? To. Kena dekat mana? Kena sini lah. Pangkal gigi sebelah atas. Tulis je dalam bahasa Melayu. Zai, sin, sod, gunting gigi sebelah bawah. Solah. Nampak ni? Solah. Sebut ni macam ni. Solah. Pergi mana? Solah. Nampak? Solah. Kenakan je. Solah. Huruf sod. Solah. Okey, Cik Amir, cuba sebut huruf Zai. Kita nak dengar, kita nak tengok. Zai. Zal. Zai. Huruf Zai. Zai. Ya. Zai. Ya. Kena gunting gigi bawah ya. Zai. Begitu. Ustaz, saya belajar dengan suami. Suami nak sebut Ustaz? Boleh. Huruf sin. Cuba sebut huruf sin. 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 Sin Ustaz. Bukan sing. Sin. S-I-N. Sin. Alright. Sin. Kena sini ya. Kena gunting gigi ni ya. Sin. Ya Ustaz. Sin. Okey. Kenapa ada kawan-kawan kita di sana tu dia sebut huruf sim. Sim. Sim tu SIM card. Tu salah. SIM card tu SIM. Sepatutnya apa? Sin ya nun. Sin. Huruf zal kita dah belajar. Zal kita dah belajar. Huruf zai kita dah belajar. Kemudian huruf sin pun kita sudah belajar. Jadi ulang kaji pada minggu hadapan.
huruf shin, huruf sod, huruf dod 3 ya. Minggu depan 3. Sod. Sebut sod mesti ada dal kola-kola sod. 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 Dia selama ni sod. Dia sod kan? Salah tak selama ni? Salah. Sepatutnya kita sebut macam mana? Sod. Sod. Huruf apa ni? Huruf sod. Baru betul. Sod. Lagi huruf apa? Dod. Kalau huruf dot. Lagilah salah. Kenapa ada de pula? Itu namanya qalqalah, lantunan ataupun detakkan bunyi suara huruf 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Jadi huruf dot boleh dieja. Dot, alif, dal. Huruf boleh dieja. Dod. Sod boleh dieja. Sod, alif, dal. Sod. Begitu. Alright. Kita sudah habis pengajian ataupun kita sudah habis sebutan huruf yang kita dah belajar pada malam ini dan kita sudah ulang kaji sehingga huruf sin. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekaliannya. Mari kita masuk pula bab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah menghuraikan ataupun kita sudah bincang-bincang perkataan ataupun ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Ya. Okey, ada siapa-siapa yang nak mencuba? Boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tu 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Lagi sekali. Ha pedas. Ha pedas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Alhamdulillah tu kita mula dengan baris atas? Setiap alif lam mestilah bermula dengan baris atas. Tak kiralah macam mana pun. Setiap alif lam. Jadi Alhamdulillah tu kan, itu bukannya baris atas tu, atau alif tu bukannya baris atas. Itu hamzah wasal. Ya, dinamakan istilahnya hamzah wasal. Sebagai kaedahnya, setiap alif lam mestilah dimulakan dengan baris atas. Ini alif lam qamariyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada siapa lagi mahu mencuba? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, lambat-lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan ya. Lagi sekali. Lambat-lambat. Okey, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Roh ada pedas. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lambat-lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil
alamin. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey ya. Nanti ulang kaji lagi ya. Perbaiki Ya, alhamdulillah. Ustaz. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ada lagi siapa mahu mencuba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kat mana letaknya dal tu? Sini belakang je depan. Alhamdu. Du. Alhamdu. Dadidu. Dadidu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu ya. Jangan kita tersalah sebut ya huruf dal tu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya kita sudah sampai kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini, malam ini kita sambung pula ayat yang seterusnya. Tuan-tuan tengok dan dengar. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi sekali saya sebut. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulang lagi persoalan saya. Kenapakah Ar-Rahman tu kita mulakan dengan baris atas, sedangkan atas alif itu bukannya baris atas? Jawapannya apa? Alif lam. Alif lam. Jawapannya sebab ia adalah alif lam. Maka alif lam semuanya mula dengan baris atas. Cumanya pada Ar-Rahmanir-Rahim kita tidak akan dengar bunyi lam. Kita tidak boleh sebut Al-Rahman, Ar-Rahman, Al-Rahmanir-Rahim, tidak ya. Kita sebut apa? Ar-Rahman, sebab di situ hukumnya alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi sebutnya. Jadi kita sebut Ar-Rahman. Jangan sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim salah. Sebutnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak? Roh ada pedas. Roh. Bukan rohah. Bukan rohah pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup mulut. Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kan Fatihah ini bacanya dengan relax, dengan tenang-tenang, kan? Dengan aman dan damai, penghayatan. Kita tak ada nak ligan pergi mana-mana. Kita bagi sebutan dia, kita sebut sebutan dia dan juga kita bagi sifat dia. Sifat hamas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada di kalangan saudara-saudara kita yang mempunyai permasalahan di dalam sebutan huruf-huruf. Ar-Rahmanir-Rahim. Getaran lidah tu. Dia mesti bunyi kat lidah, bukan bunyi dekat sini. Bunyi kat lidah. Suruh dia buat. Suruh dia buat macam tu. Banyak-banyak. Hari-hari dia kena buat. InsyaAllah dia dapat sebutan huruf-huruf. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Tak mau, salah tu. Rusli. Sebutan tebal. Rusli. Gitu. Alright. Habis sebutan. Saya dah sampai Ar-Rahmanir-Rahim. InsyaAllah. Tuan-tuan semua akan ulang kaji hal ini. Perkara ini. Nanti pada di rumah nanti akan saya minta sebut pada malam yang akan datang pada kelas kita yang seterusnya. Pada minggu yang sebelum ini sudah saya sampaikan kepada tuan-tuan semua bahawa maksud Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu maksudnya apa? Pembukaan. Ya, pembukaan.
pembuka kitab Al-Fatihah. Sebab tu dia mula-mula sekali dibaca di awal-awal kitab Al-Quran kita akan dimulakan dengan Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, utama Al-Quran itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ataupun kita nak berbincang-bincang pasal fadilat surah Al-Fatihah, agar semuanya ini dapat kita dapat faedah, manfaat, sekiranya ada bahagian untuk kita. Jangan kita baca saja tetapi kita tidak tahu apakah faedah-faedah yang Allah Ta'ala muliakan dengan Al-Fatihah ini. Sebab tu Nabi Muhammad bagi tahu kepada kita seutama-utama Al-Quran itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Dia letak kat mana? Letak pada surah Al-Fatihah. Ini jadi cerita, bila cerita bab syukur kan. Bila cerita bab syukur antara hamba dengan Tuhannya, ada jawapannya. Telah berkatalah hamba-Ku, bersyukur dia ke atas aku. Tuhan jawab balik syukur kita tu. Kita cakap apa kepada Tuhan? Ya Allah Ta'ala, aku mengakui Engkau lah Tuhan yang Maha Agung. Ya, Tuhan sekalian alam. Bila sebut Tuhan sekalian alam, tak ada lain lah. Segala alam. Apa alam kita tahu? Segala alam yang kita dah tahu, yang kita pernah belajar, yang pernah kita dengar, yang ditakbir oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu keakuran kita, pengakuan kita kepada kita, kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab itu tuan-tuan semua, bila kita katakan demikian, maka kita dah akui dah Allah Ta'ala itulah saja yang kita sembah, tiada lain daripadanya. Kalau begitulah pengakuan kita, jadi makhluk-makhluk lain yang kena jadi ini, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih nak ditakutkan lah kecuali Allah Ta'ala lah. Yang lain-lain tu tak ada apa. Jadi bila tak ada apa, siapakah yang lebih mulia? Kitalah manusia yang lebih mulia. Kerana kitalah yang mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kitalah sebaik-baik kejadian yang Tuhan jadikan lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada iblis, lebih mulia daripada syaitan. Itulah yang Tuhan Allah Ta'ala telah nyatakan dalam surah Al-Fatihah sebagai satu pengakuan puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Fatihah ini dibaca dengan menurut maksudnya. Bersabda membaca sekali Al-Fatihah itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Al-Fatihah itu dibaca sepertiga Al-Quran. Fadilat yang ketiga. Fadilat yang kedua, Al-Fatihah itu dibaca mengikut maksud orang yang dibaca. Orang yang membacanya. Suatu hari Nabi Muhammad, saya dah ulang balik. Ulang lagi sekali. Nak bagi ingat betul-betul. Sahabat sakit. Nabi Muhammad pun ambil air. Nabi Muhammad pun tiup baca Al-Fatihah je. Tiup dekat air tu. Dengan minum air. Dibaca kepadanya Al-Fatihah. Yang nak menyembuhkan tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Dengan wasilah daripada bacaan Al-Fatihah. Oh bolehlah Nabi yang baca. Nabi yang baca memanglah sembuh. Nabi ada mukjizat. Orang jawab macam tu. Kan? Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita sebagai pengikutnya Allah Ta'ala muliakan jugalah dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hakikat Fatihah yang kita baca menjadi wasilah untuk kesembuhan atas air yang dibaca tu. Orang nak minta orang penerang hati lah. Apa Tok Syekh tu cakap? Apa Tok Guru tu baca? Dia baca Fatihah juga baca. Hikmahnya. Sebab tu hadis tu kata apa? Hadis tu kata Fatihah itu dibaca menurut apa yang dimaksudkan. Orang nak apa? Orang nak bersalin, dia buat air selusuh. Fatihah juga yang dia baca. Lepas tu kita tanya kepada Ustaz, Tok Guru nak tanya orang ni sakit ni Tok baca Fatihah juga, orang ni baca ni Tok baca Fatihah aja, orang ni sakit ni baca Fatihah juga. Jadi Tok Guru tu dia tahulah sebab apa? Sebab dia faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kata apa?
apa yang dimaksudkan Al-Fatihah itu dibaca. Sebab itu apa sakit pun, apa benda nak buat pun, dibaca Fatihah juga. Kalaulah kita telah memuliakan Allah Ta'ala itu, kan, Allah Ta'ala tu mendengarlah apa yang kita cakap. Dengan syaratnya kita tahulah apa yang kita baca. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah anak cucu kita kalau nak minta air penawar ke, nak bagi terang hati ke, kita lah yang baca pun selawat Nabi dulu, kemudian kita baca Fatihah, kan. Baca baca syukur dulu, memanjatkan syukur kepada Tuhan, maka disambungkan dengan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sudah saya sampaikan sedikit sebanyak tentang kelebihan fadilat Al-Fatihah itu. Moga-moga ianya menjadi perkongsian kepada kita. Itulah yang kita nak kena sangkutkan pembacaan kita, nak kena sangkutkan sebutan kita kepada Allah Rabbul Jalil tentang hakikat tauhid yang kita sebut itu. Segala-galanya dia, bukannya kita. Bila kita mengagungkan hamba, mengagungkan Tuhannya, maka tiadalah yang lain kecualinya, kan? Okey. Ada juga soalan saya dapat ni baru-baru ni. Oh, dia tanya apa? Ustaz, ada tak doa-doa yang boleh dihafal? Kita bagilah satu kali bertemu, kelas kita bagi satu doa. Macam tu. Mungkin ada yang sudah dapat. Ada yang belum dapat. Ada satu kisah kenapa saya nak perkongsian saja. Ada satu orang ustaz ni daripada Kemboja, kan. Dia datang kat Malaysia mencari derma. Ya? Mencari derma lah untuk dia punya tahfiz dia dekat Kemboja. Suatu hari dia pun keputusan tak tahulah nak buat macam mana. Dah nak balik tapi tak dapat lagi sumbangan orang. Maka satu ketika pun dia pun teringat doa ni lah. Dia pun sembahyang sunat, berdoalah dia banyak-banyak dengan apa? Dengan keberkatan, dengan kelebihan doa yang maksud daripada Nabi Muhammad SAW. Ini dia baca doa ni, dia amalkannya. Ya? Dengan tidak semena-mena, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, datang satu hamba Allah, telah memberikan sumbangannya dan menaja dia punya ma'ad tahfiznya selama beberapa tahun dalam USD dolar tau, untuk pembiayaan anak-anak tahfiz, anak-anak yatim di ma'ad tahfiz ni. Saya tanya kepada dia, apa doa ustaz baca? Saya baca doa ni je lah, dia kata. Allahumma rabbi yassirli wa la tu'assir wa tammim bi khair. Apa maksudnya? Ya Allah Tuhanku, permudahkan bagiku, jangan susahkanku, dan sempurnakan sesuatu itu dengan kebaikan. Itu maksud dia. Kita duk rasa susah sangat. Kita duk rasa, ya Allah mudahkanlah kerja aku pada hari ini. Ya Allah, berilah aku kemudahan dalam kehidupanku. Bacalah doa ni banyak-banyak. Allahumma yassir li wa la tu'assir wa tammim bi khair. Kan? Nak susah. Ustaz, saya tak hafal lah. Susah nak apa bahasa Melayu. Tak bahasa Arab, tak apa. Bahasa Melayu pun Allah Ta'ala boleh faham. Memang tahu lah apa bahasa apa pun, kan. Mudahkan bagiku, jangan susahkanku, sempurnakan bagiku dengan kebaikan. Ringkas saja. Baik, ini doa pada hari ini, pada malam ini. Okey, kesimpulannya sebelum kita tangguhkan pertemuan kita pada malam yang mendatang, saya sekali lagi ingin mengesyorkan kepada tuan-tuan semua, ya, puan-puan semua dalam peluang yang ada ini, agar kita ni sentiasa cekal dan juga sentiasa kuat semangat di dalam menghadapi kehidupan kita. Mentelahan lagi khususnya di dalam kita nak belajar ilmu. Nak belajar apa? Belajar ilmu Quran ni lah. Sama-sama kita memperbetulkan satu sama lain. Khususnya Al-Fatihah. Ya? Kita dah buat 3 ayat dah tu. Kita dah buat 3 ayat. Saya dah sampaikan, saya dah bagi tahu bagaimana untuk sebutan. Ya? Jaga-jaga huruf ra, jangan sebut huruf Rahman ni. Jangan sebut Ra. Jaga-jaga jangan kita sebut roh, mesti sebut pedas. Roh, jangan sebut Rahmanir-Rahim. Sama pukul kata. Tak boleh. Nanti ha tu dia sama pula macam ha. Tak boleh sama pukul rata. Mesti kita ada bunyi pedas. Nampak? Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Kita sendiri yang ada kepedasan.
Jangan salah sebut huruf tersebut, jangan kita terkonfuse, terkeliru sebutan-sebutan tersebut. Alhamdulillah malam ini sudah dapat 3 ayat pada malam ini. Malam mendatang kita akan masuk ayat keempat. Ya, prosesnya sama saja. Ya. Tuan-tuan ulang kaji, nanti minggu hadapan, minggu akan datang lagi boleh perdengarkan kepada kita untuk kita sama-sama perbetulkan, ya. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekaliannya. Moga-moga dapat manfaat kita, dan saya doakan tuan-tuan, puan-puan semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dicucuri rahmatnya di dalam kita berada dalam perjalanan fi sabilillah menuntut ilmu. InsyaAllah, ya. Ustaz, saya ada satu persoalan Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Ya tuan. Saya tengok dalam program ni memang penyediaan segala keperluan ni memang Ustaz, mungkin Ustaz ada niat dan sebaliknya, tetapi segalanya diberi secara percuma yang kami dapat ni. Jadi macam ada yang saya merasakan macam tak adil, sebab persiapan ni pun bukan mudah untuk nak melaksanakan program ni. Jadi kemungkinan ada yang termampu yang kita nak sumbang sikit supaya dia lebih dapat digunakan untuk manfaat bersama ni. Macam mana kita cara dia Ustaz? Ya. Memang program kita ni memang program percuma, kan? Saya dan juga rakan admin kita, kami buatlah semampu yang setakat yang kita boleh, ya. Dan untuk makluman juga, kalaulah di kalangan peserta-peserta yang mengikuti program kita ini yang berhajat untuk menyumbangkanlah daripada segi wang ringgit lah, atau apa saja untuk manfaat bersama ataupun manfaat untuk ummah, kan? Saya sedang mengusahakan mat tahfiz. Kalau nak sumbang boleh sumbang kepada sana lah. Jadi itu saja yang dapat saya nak bagi tahu. Kalau tuan-tuan peserta-peserta ada ingin buat sumbangan untuk buat kebajikan, bolehlah menyalurkannya ke Mahat Tahfiz saya lah, insyaAllah. Kami ini menjalankan aktiviti menghafal Quran lah untuk anak-anak ni. Begitu puan, ya. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Dapat maklumat semua, ya. Okey, baiklah semua, sampai kita berjumpa lagi pada malam yang mendatang. InsyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.